Di sini sama ada satu hipotesis yang mengatakan bahawa systemic versus individual. Ya, sistem. Adakah fraud di negara kita ini disebabkan oleh sistem yang tak baik ataupun individu-individu yang tak baik di kalangan kita tak baik? Adakah kerana sistem kita tak baik ataupun di kalangan kita tak baik? Malam esok, kita akan mendengar penerangan mengenai teknologi poligraf yang mampu mengesan pembohongan dengan ketepatan 98%. Kini membolehkan tugas mencari kebenaran lebih ringkas dan keputusan yang lebih tepat. Teknologi poligraf contohnya boleh membantu polis, badan pencegah rasuah dan pihak-pihak penguatkuasa lain mengesan pembohongan sewaktu sesi soal siasat dengan suspek. Setengah pihak menganggap teknik ini adalah imbasan alam barzah di mana kebenaran bukan lagi dituturkan oleh lidah tetapi anggota-anggota lain seperti degupan jantung, tekanan darah, rongga kulit dan jari. Ketepatan maklumat ialah 98% jika dikendalikan oleh pakar. Polygraph Science Academy yang terletak di Kuala Lumpur adalah satu daripada 3 pusat seumpama itu yang terletak di luar Amerika Syarikat. 2 yang lain berada di Israel dan Kanada, sementara terdapat 17 buah di Amerika Syarikat. Pusat ini telah menerima pelajar-pelajar khususnya dari pasukan polis dari merata pelosok dunia dengan sebahagian besarnya dari negara-negara Asia. Selain fraud, ia juga melatih pelajar-pelajarnya teknik penyiasatan, pencegahan fraud, gerak-geri badan dalam pengesanan fraud, rasuah dan jenayah ekonomi, kriminologi dan latihan-latihan yang direka khas untuk memenuhi keperluan sesebuah organisasi. Polygraph Science Academy, kita memberi lesen kepada pemeriksa poligraf yang bertauliah yang diiktiraf oleh American Polygraph Association, yang mana hanya mempunyai 20 accredited sekolah-sekolah yang diakreditasikan oleh American Polygraph Association dalam dunia. 17 berada di Amerika Syarikat dan 3 di luar negara. Setiap satu berada di Israel, yang kedua di Kanada dan ketiga di Malaysia. Dan kita Polygraph Science Academy merupakan pusat latihan akreditasi yang diakreditasikan oleh American Polygraph Association, hanya yang the only pusat di Asia ini. Dan kita mempunyai banyak pegawai polis, pegawai daripada penyiasatan persekutuan daripada Taiwan, daripada Australia, daripada Thailand, Indonesia yang datang belajar di sini. Dan saya pun telah mendapat tawaran daripada polis Saudi Arabia untuk pergi ke sana dan untuk train lebih kurang 12 hingga 15 orang pegawai polis di sana. Menurut beliau, Polygraph Science Academy yang dikendalikannya telah mendapatkan pelbagai pengiktirafan dan akreditasi sebelum memulakan operasinya. Bagaimanapun, kemampuannya lebih diiktiraf oleh negara-negara luar dari Malaysia sendiri berdasarkan pelatih-pelatih yang diterimanya. Ditanya mengapakah senario ini berlaku, Akbar menjawab, masyarakat kita, saya rasalah pegawai kita suka pergi ke Amerika dan juga ke Amerika untuk belajar poligraf ni. Saya rasa pertama, mereka bila mereka dapat peluang untuk belajar, tujuan mungkin untuk melawan kan. Jadi yang kedua, mungkin dia tengok kita punya, saya tak pasti, mungkin dia tengok kita punya standard tak berapa standard banding dengan mereka. Tapi itu adalah silap kerana untuk mendapat akreditasi Polygraph Science, Vice President American Polygraph Association telah datang ke sini, buat semakan, cek, tengok curriculum kita, tengok kita punya kemudahan, tengok cara kita interview student, foreign student, interview student luar negara, tengok mereka dah bagus. Dan bahkan mereka kata kita sekolah ini merupakan, akademi ini merupakan salah satu daripada akademi yang staraf dan ada yang lebih baik daripada di Amerika, katanya, semasa mereka melawat sini. Dan pada bulan 8, bulan 9 ni, salah seorang daripada Amerika akan datang sekali lagi untuk reakreditasikan pusat ini. Menurut Akbar, selain melatih, syarikatnya menawarkan perkhidmatan mengesan pembohongan ini kepada syarikat-syarikat atau sesiapa yang memerlukan perkhidmatan itu. Ini termasuk syarikat-syarikat yang mengesyaki kaki tangan mereka melakukan fraud.
Dalam bahagian terakhir mengenai jenayah korporat, kita akan menemui satu lagi realiti kehidupan. Crime is learned. Maknanya fraud ni orang belajar. So ada kajian mengatakan bahawa kadang-kadang mengatakan bahawa sesuatu perkara itu dibelajar. Okey. Saya ingin buat satu contoh di sini. Kadang-kadang di rumah apabila kita terima telefon, apabila anak kita angkat telefon, kita dengan sengaja memberi satu isyarat kepada beliau. Itu menunjukkan bahawa kita tidak ada rumah, dan anak kita dengan pantas mengatakan bahawa minta maaf pakcik, bapa saya tidak ada di rumah, kan. Dan kadang-kadang ada anak yang cerdik, dia akan mengatakan bahawa minta maaf pakcik, bapa saya suruh bagi tahu dia tidak ada di rumah. Tapi ini kita perlu ingat bahawa crime is learned. Maknanya daripada kecil lagi kita telah mengajar anak kita supaya menipu. Kerana setiap fraud apa, dia akan mula daripada penipuan, menipu. Jadi anak kita apabila dia belajar, dia tahu bahawa inilah salah satu cara untuk dia melepas sesuatu beban. Jadi dia akan ikut apabila dia besar kelak. Ini satu perkara yang perlu dilihat. Dan selain daripada itu, ada satu lagi, kita ada teori lah mengatakan bahawa relative deprivation. Maknanya orang tu dia terlibat dalam fraud kerana kadang-kadang dia tengok jiran sebelah tukar kereta besar, tukar langsir, tukar apa-apa, dia pun berkendak kan. So dia akan berbuat demikian. Itu salah satu daripada sebab.